Terus kepada perbincangan, pada hari ini kita lihat kita berada pada satu generasi, kita berhadapan dengan generasi digital di negara digital. Jadi ada 5A yang sentiasa bermain dalam dunia digital pada hari ini, iaitu accessible by anyone at any time, anyway, by any mobile device. So ia menjadikan kita memaksa kita, bukan sekadar menjadikan, tapi memaksa kita untuk menerima persekitaran yang baru ini, dan kita kena menerima norma-norma baru dalam suasana digital pada hari ini. Jadi sifat internet ataupun sifat digital pada hari ini dia pantas, tiada sempadan, tiada tapisan, semua orang boleh menggunakannya. Dia merupakan suatu medium perhubungan dan terdedah kepada pemalsuan dan penipuan. So di atas sifat-sifat internet yang begini hebat, menjadikan media sosial yang ada pada hari ini, yang menjadi platform kepada perpindahan maklumat ini, dia begitu unik dan dia begitu istimewa. Tapi dalam waktu yang sama di situ ada ancaman-ancaman yang perlu kita hadapi, dan saya fikir saya tak ada masa yang cukup untuk menjelaskan tentang ciri-ciri media sosial ni. Cukuplah kita melihat apa yang ada di slide. Baik, merujuk kepada tajuk kita, tidak sopan. Tidak sopan ni bila saya tengok dekat DBP, dia adalah lawan kepada baik budi bahasa, dia lawan. Maknanya kalau tidak sopan tu tidak berbudi bahasa lah, tidak beradat istiadat, dan tidak berkelakuan dengan sopan. Okay, dari segi istilah syarak, tidak sopan itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan syariah, dari segi cakapan, perbuatan, tulisan dan tata susila. Baik, kalau kita tengok dari segi bahasa tidak sopan ini, kalau kita tengok dalam komuniti kita, merujuk kepada bahasa kasar, bahasa kesat, bahasa lucah, ini yang selalu kita lihatlah. Dan kalau kita tengok dalam perbuatan, di sana ada perbuatan yang tidak sopan itu dikategorikan sebagai jelik, lucah, sumbang, kan? Dan saya tambah 3 lagi sebagai isu, walaupun mungkin di luar daripada skop tidak sopan, tapi benda ini adalah benda yang berkaitan tentang internet, iaitu ancaman, hina dan palsu. Baik, kalau kita melihat dari segi lucah, biasanya dikaitkan dengan perbuatan tidak senonoh, iaitu bogil, pelakuan seks, kata-kata lucah, kata-kata yang tidak senonoh, dan ataupun aksi dan perkataan sama ada dalam bentuk filem ataupun audio, kita boleh lihat dekat dekat media sosial. Saya mohon urus dia, pindahkan slide saya ni, saya dah pergi jauh dah ni. Sumbang, sekarang dekat Sumbang. So kalau kita tengok gambar ni antara yang pernah diambil tindakan lah. Seorang remaja kita berpelukan dengan artis Korea. Ini adalah Sumbang. Kenapa kita katakan Sumbang? Sebab pelakon ini bersalahan dengan adat dan budaya setempat. Jelek, buruk, huduh, jahat, dan tidak baik. Ini antara contoh lah gambar-gambar yang jelek di media sosial. So saya simpulkan berdasarkan takrif daripada Kod Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang akan disyarahkan lebih mendalam lagi dengan sahabat saya, Ustaz Alif. Alif Jamil, saya panggil dia Ustaz lah. Ustaz MCMC. Menurut Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, di Perenggan 21 bahagian 2 garis panduan mengenai kandungan, kandungan tidak sopan bermaksud bahan-bahan yang bersifat jelek, tingkah laku yang tidak sopan dan bertentangan dengan kelakuan yang diterima umum. Ini termasuklah bahan-bahan bogil dan seks. Baik, seterusnya ancaman, ancaman ataupun mengancam. Ini adalah berkaitan tentang keganasan di media sosial, di dunia maya. Begitu juga satu isu yang perlu kita lihat adalah tentang keganasan persepsi, iaitu pembentukan andaian negatif melalui media baru dengan mewujudkan tashkik, berita palsu, fitnah atau adu domba secara berstruktur dengan tujuan jahat. Jadi ini juga satu masalah yang amat ketara di media sosial. Tapi mungkin bukan dalam skop perbincangan kita pada hari ini. Cuma saya nak share saja tentang ini adalah masalah di media sosial, di dunia nyata. Ini antara contohlah kartun yang biasa digunakan bagi menjelaskan tentang keganasan persepsi. Tak kurang juga tentang penghinaan terhadap Islam. Banyaklah kalau kita lihat nak kumpulkan tentang gambar-gambar berkaitan dengan penghinaan terhadap Islam di alam cyber. Maklumat palsu, ini juga satu masalah besar kepada negara, dan kepada kita semua. Bahan penerbitan sesat, contohnya Quran A Reformist Translation. So kita ada akta penerbitan Al-Quran dan akta penerbitan Al-Quran, tetapi
Akta ini dia tak cover berkaitan dengan Al-Quran yang diterbitkan di alam cyber. Jadi ini satu isu yang saya fikir kita kena lihat secara bersama lah. Ajaran bersalahan dengan Islam, etis, Islam liberal, ini memang antara medium yang digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran salah ini untuk tontonan, dan malangnya apa yang berlaku, dia semakin berkembang dan dia semakin mendapat sambutan. Jadi ini yang kita bimbang kalau kita tidak kawal. So, bagi agensi Islam, antara cabaran yang dihadapi oleh agensi Islam untuk berhadapan dengan isu-isu yang kita bangkitkan tadi adalah kelompongan undang-undang. Kita ada undang-undang yang cukup, tetapi undang-undang kita masih lagi tidak update. Maksudnya dia tidak mampu untuk berhadapan dengan isu-isu digital. Ini yang berlaku. Jadi apa yang ada sekarang ni dari segi bidang kuasanya adalah berkaitan dengan benda-benda yang bersifat fizikal. Tapi perkara-perkara yang disebarkan di alam maya ini, diperlakukan di alam maya ini tak dapat nak cover dekat undang-undang undang-undang Islam lah, maksud saya, bukan undang-undang sivil. Apa yang saya bincangkan kelompongan undang-undang ni adalah kelompongan undang-undang Islam yang diamalkan di Malaysia. Kita ada banyak undang-undang, tetapi undang-undang itu belum lagi dikemaskinilah, dan saya harap kita akan dapat kemaskini dengan lebih cepat sebab dunia digital sekarang ini dah menjadi suatu barah yang semakin besar sekiranya kita tidak kawal. Cabaran kita seterusnya adalah penguasa yang kurang terlatih dalam bidang-bidang digital ini. Kemudian dari sudut infrastruktur ICT, di mana mereka mempunyai kemudahan-kemudahan yang terhad. Mereka tak ada bilik war room, mereka tak ada banyak benda lah yang perlu kita lihat secara lebih mendalam, secara lebih makro lagi. Dan saya fikir benda ni kita kena bincangkan macam mana kita nak atasi supaya para penguatkuasa kita ni ada peralatan yang canggih untuk berhadapan, untuk melaksanakan penguatkuasaan dekat alam cyber. Kemudahan internet, kalau kita tengok dekat agensi-agensi kerajaan sekarang ni, semuanya internet ni dia berpusat, contohnya melalui Mampu ataupun melalui SUK Negeri. Jadi sedangkan kalau kita nak pergi penguatkuasaan ni, kita terpaksa pergi ke website yang kadang-kadangnya bertaraf 18SX. Jadi kalau kita nak gunakan laluan daripada Mampu, daripada SUK kan, mesti nanti dia akan query kan, kenapa ni Jabatan Agama pergi laman-laman web yang seperti ini. Jadi ini antara masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan begitu juga kemahiran dalam nak mengambil tindakan undang-undang di alam maya. Okay. Seterusnya, cabaran luaran, kita berhadapan dengan model baru jenayah. Kalau dulu kita melihat berpakaian tidak sopan di halayak ramai ini, kita boleh tengok dekat stesen bas, dekat shopping complex. Tetapi hari ini mereka telah memindahkan platform untuk mereka melakukan kesalahan tadi bukan di alam nyata, tetapi di alam maya. Tetapi di alam maya. Jadi ini saya katakan sebagai model baru jenayah syariah yang saya fikir benda ni kita kena teliti, dan pakar-pakar undang-undang kena melihat kembali undang-undang yang sedia ada tu, supaya bila mana kita nak membuat tindakan di mahkamah syariah nanti, penyiarkan jenayah itu lengkap. Kemudian identiti palsu, ini juga menjadi satu cabaran lah kepada penguatkuasa untuk mengambil tindakan. Isu arbitraj, di mana kelompongan undang-undang yang saya katakan tadi, kalau kita tengok antaranya undang-undang Islam ini di Malaysia dia mengikut negeri, sedangkan isu berkaitan tentang alam maya ni dia borderless. Dia borderless, bila mana kita upload dekat KL, dekat mana-mana kita boleh tengok. Gitu. Begitu ekstrateritorial yang berkaitan tentang antara dua kawasan. Kalau kita naik kapal terbang, contohnya daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Sabah, ke tempat saya ni, dan dalam kapal terbang tu kita upload kandungan-kandungan yang tidak sihat. So macam mana kita nak ambil tindakan pada waktu itu? Itu antara cabaran lah. Okay. Seterusnya, cabaran kita adalah berkaitan dengan perbezaan standard kandungan di peringkat antarabangsa. Bagi kita benda tu jelek, bagi kita benda tu sumbang, bagi kita benda tu lucah. Tapi bagi antarabangsa di setengah negara, benda tu tak ada masalah. Gitu. Contohnya macam TikTok di Pakistan diharamkan, tetapi di negara kita tidak diharamkan. Jadi ini antara perbezaan standard kandungan di peringkat antarabangsa yang menjadi cabaran kepada kita. Kemudian
sifat jenayah di internet tadi tak sama dengan sifat jenayah di kat alam nyata. Kalaulah kita kata kita nak block sesuatu laman web, satu contohnya baru ni kes Sugar Daddy kan, di mana website tu kita block, tetapi keesokan harinya dia dah buat satu website yang baru dengan kandungan yang sama, hanya tukar URL je. Jadi ini satu cabaran kepada kita bagaimana kita nak berhadapan dengan kandungan tidak sopan di alam maya. Kawalan kendiri yang lemah. Jadi ini antara yang kita terpaksa hadapi dalam masyarakat kita, dalam keadaan masyarakat yang begitu teruja dengan teknologi maklumat ini, menjadikan mereka kadang-kadang hilang kawalan diri. Dan apa yang berlaku, kita saksikan anak-anak muda kita pada hari ini dah berani mempertontonkan tubuhnya di alam cyber dengan begitu berani. Mereka begitu berani mempamerkan perbuatan zina mereka di alam cyber tanpa rasa malu dan rasa segan. Dianggap sebagai suatu trend yang ada pada hari ini. Dan yang akhirnya adalah antara cabarannya ialah, bukan akhir tetapi antara cabarannya ialah tiada badan pengesahan kandungan patut syariah, penerbitan Islam di alam cyber seperti apps dan laman web. Ini antara cabaran yang kita sedang hadapi di peringkat agensi Islam. So bagaimanakah penyelesaiannya? Saya memetik ayat Al-Quran, alladzina hum fi ghamratin sahun, di mana ayat ini sebenarnya dalam surah Az-Zariyat ayat 10, ayat 9, ayat 8. Sebelum daripada itu dia ceritakan tentang antara apa yang kita hadapi pada hari ini berkaitan tentang isu-isu internet. Tetapi kemudiannya dalam ayat yang ke-11 ni Allah Ta'ala cadangkan, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita bahawa apa yang berlaku, kutilah kharasun, ayat yang sebelum itu dikatakan binasalah orang-orang yang membuat keputusan secara andaian itu. Kenapa? Allazina hum fi ghamratin sahun, iaitu orang-orang yang tenggelam alam kejahilan serta lalai tentang hari pembalasan. Jadi poinnya kat sini ada dua. Pertama, jahil, yang kedua, lalai, leka. Jadi ada dua isu di sini. Ada dua keyword. Jadi bila begitu keadaannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini perlunya ada kawal selia kendiri, pertamanya self regulation itu. Amalan nilai-nilai murni, etika penggunaan, pengetahuan dan kemahiran untuk menggunakan internet. Jadi sekarang ni masalah generasi kita menggunakan internet tanpa didikan. Dia terus lahir-lahir je jumpa teknologi terus guna. Tanpa diajar, tanpa diasuh bagaimana nak menguruskan teknologi ni tadi. Jadi akhirnya mereka belajar menggunakan teknologi ini dengan pengalaman. Jadi kalaulah mereka ni ada asas agama yang kuat, insya-Allah mereka boleh kawal. Tapi kalau mereka tak ada, mereka akan terjebak. Ataupun mungkin dia ada didikan agama tapi dia terjebak juga. Sebab kawalan kendiri yang lemah yang kita bincangkan tadi. So untuk itu saya melihat bahawa agensi-agensi Islam di masa hadapan ini kena melaksanakan gerakan tarbiyah ini dengan lebih bersungguh-sungguh. Begitu juga dengan gerakan dakwah dan gerakan tadribiyah dalam semua aspek untuk kita berhadapan dengan isu-isu digital ini. Bagaimana kita nak mengurus keluarga digital pada hari, bagaimana kita nak mengurus anak-anak digital pada hari, dari segi adab, dari segi etika, dari segi akhlak. Jadi benda ini perlu ditekankan daripada sekolah rendah lagi, daripada sekolah tadika lagi. Sebab hari ini dalam keadaan pendidikan daripada rumah ini, maknanya anak-anak mahu tak mahu mereka akan terdedah dengan internet. Kemudian selepas kita melaksanakan agensi-agensi Islam ni melaksanakan tarbiyah, dakwah dan tadribiyah, yang ketiganya kita kena lambakkan di alam cyber ini kandungan positif. Saya nak menarik perbincangan berkaitan dengan perbincangan tentang TikTok sebagai contoh. Sewaktu diperdebatkan oleh para asatidzah, boleh guna TikTok, tak boleh guna TikTok. Sebab TikTok ni platform je, dia macam pisau. Jadi isunya pada waktu itu A kata TikTok ni banyak kandungan tidak sopan. Jadi tak sesuai kita menggunakan TikTok. Ada yang kata ini cuma platform. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya melihat apa pun platformnya yang penting adalah kandungan. Jadi dalam kita nak berhadapan dengan serangan kandungan tidak sopan dekat alam nyata, alam maya ini, kalau kita nak berlawan, nak sekat, nak tutup, nak tangkap, tak terdaya kita. Kita boleh buat sekatan, kita boleh buat tangkapan. InsyaAllah Encik Alif boleh buat benda tu semua. Hari ni keluar, besok dia boleh tangkap. Tetapi tuan-tuan tak habis. Benda ni tak akan habis. Jadi apa sebagai jawapannya? Jawapannya adalah kita mesti wujudkan satu wave, satu gelombang positif. Gelombang-gelombang negatif ni kita akan tenggelamkan dengan gelombang positif. So kita kena perbanyakkan kandungan positif
dekat alam cyber ini, maka di situ kita perlu ada seorang komander yang akan buat analisis, yang akan susun strategi, yang akan keluarkan arahan apa yang kita nak keluarkan pada hari ini. Kemudian ada yang bertanggungjawab tentang kandungan berkaitan dengan naratif, ada designer kita, ada influencer kita macam Hidayah ni kan, suaranya begitu padu tu, bila bercakap nitik mata orang dengar kan. Gitu dia. Dan begitu juga kita kena ada technical support dari segi internet yang bagus, juruteknik, ada platform. Okay? Jadi benda ni agensi-agensi Islam di setiap negeri kalau boleh biar buat. Kena ada. Mahu tak ada bahagian dakwah yang ada di agensi-agensi Islam di peringkat negeri itu kena ada satu section berkaitan tentang dakwah digital ini. Mahu tak mahu kita kena buat. Sebab ini zamannya. Dan begitu juga dengan kawal selia kandungan yang berkaitan tentang penguasaan, bermula dengan aduan sama ada offline ataupun online. Kemudian kita analisis aduan tadi, sama ada kita nak buat sekatan ataupun kita nak buat tangkapan. Kalau sekatan, kita panjangkan kepada MC-MC untuk buat sekatan. Kalau kita perlu buat tangkapan, so dengan bidang penguasa agama dia boleh buat tangkapan. Jadi bila mana tangkapan ada siasatan, ada pendakwaan, ada perbicaraan dan seterusnya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seperkara lagi yang saya nak highlightkan adalah agensi-agensi Islam di negeri-negeri dan dekat persekutuan telah diberi kuasa oleh Akta Komunikasi Multimedia. Di bawah Akta Komunikasi Multimedia 1998, kan? Saya cuba nak petik berkaitan tentang kuasa-kuasa yang diberikan oleh akta ini kepada agensi Islam. Contohnya, dalam syarat khas lesen, Content Application Service Provider menyatakan tidak menyiarkan kandungan yang menyebarkan agama-agama selain daripada agama Islam yang telah diluluskan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri. Nampak? Bagaimana dalam peruntukan ini dinyatakan bahawa dengan jelas bahawa JAKIM hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa yang nak disiarkan tentang agama ini dekat alam maya mesti mendapat kelulusan daripada JAKIM. Begitu juga dengan kuasa negeri. Disebut dalam Kod Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, bahagian 4 garis panduan khusus penyiaran kandungan keagamaan. Kesemua rancangan yang berkaitan dengan agama Islam mestilah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa agama yang relevan. So agama yang relevan tu macam mana? Kalau benda tu dekat Selangor mesti dapat daripada JAIS lah. Kalau dekat KL mesti dapat daripada Jawi lah. Jadi ini adalah kuasa-kuasa yang diberikan untuk mengekang ajaran sesat. Kemudian kalau kita tengok dalam 2631 Akta Komunikasi Multimedia juga dinyatakan tentang kita boleh memohon sekatan berdasarkan kepada undang-undang yang ada di agensi Islam. Jadi berdasarkan kepada undang-undang jenayah syariah yang ada di negeri-negeri boleh memohon kepada MC-MC untuk menyekat sesuatu laman web yang tidak sopan ini daripada disiarkan. Cumanya di sana ada beberapa kekangan. Nanti saya harapkan saudara saya, sahabat saya Encik Arif Jamil dapat menerangkan dengan lebih detail lah apa yang boleh diskat, apa yang tak boleh diskat. Okay. Begitu juga tentang penguasaan kepada nama jenayah syariah. Di sana ada peruntukan-peruntukannya. Cumanya sebagaimana saya katakan tadi, di situ ada beberapa isu. Contohnya kalau kita tengok perbuatan tidak sopan, ataupun berlagak seperti perempuan. Jadi benda-benda ini kadang-kadang tidak seragam antara negeri-negeri. Antara negeri ini sebagai contoh ajalah. Kalau kita tengok dekat negeri Melaka, beginilah peruntukannya. Tapi kalau kat tempat lain mungkin lain peruntukannya. Isu tidak keseragaman ini memang isu lama. Tetapi kita jangan jadikan ia sebagai alasan untuk tidak move on. Kita kenalah gunakan peruntukan apa yang dekat negeri itu, kita gunakan, kita kuasa. Termasuklah apa yang berkaitan tentang yang berlaku dekat alam cyber. Cumanya apa yang saya katakan tadi, kelompongan undang-undang adalah dalam tata cara jenayah syariah yang ada di Selangor, di negeri-negeri yang lain ni, kita tidak ada peruntukan seperti mana yang termaktub dalam tata cara jenayah sivil. Dalam tata cara jenayah sivil disebut berkaitan dengan penerbitan yang berada di alam cyber. Dinyatakan dengan jelas. Maknanya kalau ia dilihat, ia didengar, ia dibaca oleh mana-mana orang, maka di situlah jenayah itu berlaku. Tapi kalau kita tengok dekat tata cara jenayah syariah, dia menyatakan dalam seksyen 79, saya ambil contoh negeri Selangor, tata cara jenayah syariah Selangor tahun 2003, peraturan itu hendaklah mengandungi apa-apa butiran tentang waktu dan tempat kesalahan yang dikatakan itu dan orang yang melakukan jenayah tadi. Waktu boleh kita tentukan, orang kita boleh tentukan, tapi tempat
Ini masalah. Macam mana kita nak tahu kandungan itu di-upload di tempat tersebut? Kan? Jadi ini menjadi satu kesukaran untuk penguasa membuat tangkapan, membuat pendakwaan sebab sifat internet ni dia boleh di-upload di mana-mana. Kan? Jadi apa yang mudah dalam kesalahan jenayah yang syariah di alam cyber ini ialah di mana ia dilihat, di mana ia dibaca, di mana ia didengar. Kan? Jadi bila begitu keadaannya, mudahlah untuk Jadi perkara ini perlu dipindah dengan segera dan saya difahamkan Kelantan telah antara negeri yang awal lah untuk memilih tata cara jenayah. Mungkin YB Senator ada maklumatnya. Dan seterusnya tuan-tuan, apa yang kita perlu untuk kita lakukan adalah agensi-agensi Islam perlu ada pusat kawal selia bersepadu antara JAID. Ini mesti ada. By hook or by crook kita mesti buat pusat kawal selia di agensi-agensi negeri masing-masing dan ia mesti ada satu center di peringkat pusat iaitu di peringkat JAKIM. Kemudian kerjasama strategik antara JAKIM, JAIN, SKMM dan PDRM, benda ini telah pun dibina sekarang ini dan kita kena perkasakan lagi. Dan kemudian kesepakatan nilai di peringkat MABIM dan OIC. Sebab apa tuan-tuan, kalaulah kita nak sekat kita nak bantah suatu penerbitan filem yang bersalahan dengan Islam sebagai contohlah, filem menghina Islam. Kalau sekadar kita duduk dekat kampung Keningau ni buat bantahan kan, YouTube tak akan ambil peduli. Kan? Facebook tak akan ambil peduli. Tapi kalau satu blog negara MABIM membuat keputusan, kita sekat filem ni, YouTube pun akan fikir tuan-tuan, FB pun akan fikir juga kan, berapa ramai orang menggunakan FB kat negara tadi tu, kalau disekat. Jadi ini antara pendekatan baru dalam kita nak berhadapan dengan kandungan tidak sopan untuk kita ambil tindakan ya. Kemudian seterusnya tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang boleh kita jalinkan antara JAKIM, JAIN dan SKMM ni adalah dari sudut aduan, dari sudut tindakan undang-undang, dari sudut hemat kepakaran teknikal. Kita di JAIN, di JAKIM kita kurang kepakaran teknikal, tapi di SKMM ada kepakarannya. So kita boleh mohon di sana. Dan minta nasihat, minta latihan. Begitu juga dengan program-program advokasi, program pemulihan. So di JAIN ada bajetnya, di MCMC juga ada bajetnya, di JAKIM juga ada bajetnya. So kalau kita boleh sinergikan ini semua, saya fikir kita akan dapat lakukan program yang lebih besar untuk timbulkan awareness di kalangan masyarakat. Okay. Begitu juga tentang peranan penguatkuasaan agensi di mana ada tiga perkara besar yang boleh kita bekerjasama, tindakan undang-undang, bantuan teknikal dan tindakan bersekali. So kalau Jabatan Agama nak buat tindakan, MCMC boleh bantu, PDRM boleh bantu. Jadi ada 3 skop yang kita boleh buat secara bersama. Baik. Baik, seterusnya pengupayaan agensi penguatkuasa agama. Pengupayaan agensi penguatkuasa agama. Seperti mana saya katakan di awal tadi, cabarannya adalah infrastruktur. So mahu tak mahu JAIN, JAKIM kena berusaha dapatkan bajet untuk upgrade kita punya infrastruktur ICT. Begitu juga dengan keupayaan internet kita. Latihan kemahiran. Alhamdulillah semasa saya berasa di MCMC bersama dengan saudara Alif, kita dapat pusing satu Malaysia buat latihan kepada JAIN. Alhamdulillah. Di sana awareness dah mula sedar, dah ada kesedaran lah. Dan skim perkhidmatan penguatkuasaan ni juga satu isu yang lama yang perlu kita fikirkan. Sebab apa yang berlaku adalah kita latih penguatkuasa tadi tu sampai mahir untuk menguruskan kes-kes di alam cyber, 2-3 tahun kemudian pindah jadi imam masjid pula. Jadi ini masalah tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak pastikan kemahiran tadi dapat terus diperkasakan di suatu bidang. Baik, yang seterusnya adalah perkhidmatan rehabilitasi. Jadi ini antara benda yang agensi Islam perlu buat dan telah pun berjalan sebenarnya. Kita ada 3 sasaran. Pertama, mangsa yang terjebak. Mangsa yang terjebak. Kemudian ada juga di kalangan pesalah yang dihukum. Mangsa yang terjebak ni dia terjebak tapi dia tak dihukum lagi. Yang kedua, pesalah yang telah dihukum dah masuk penjara dan kemudian secara sukarela mohon dipulihkan. Benda ni ada di KSK, ada kita laksanakan. Begitu juga di JAIN, di MAIN juga ada dilaksanakan. Antara kaedahnya adalah melalui kaunseling syar'i, spiritual immunity, modul pemulihan, telecounseling, quarantine dan kita galakkan mereka kahwin yang terjebak dengan masalah-masalah.
tak sopan. Jadi modul pemilihan pesalah jenayah syariah ini bermula dengan saringan detox spiritual, rawatan, ruqyah, pemulihan, pengukuhan, penilaian dan perkhidmatan sokongan. Dan kalau tuan-tuan nak melihat model ini, ada di Jabatan Penjara Malaysia. Saya bersama dengan pasukan JAKIT, bersama-sama dengan Jabatan Penjara Malaysia telah membangunkan modul pemulihan pesalah jenayah syariah di Jabatan Penjara Malaysia. Benda tu dah ada dah. Benda tu dah ada, tinggal kita nak laksanakan. Jadi kalau agensi-agensi lain nak ambil model ni, boleh. Kita laksanakan. Kemudian kita pastilah ada plan bertindak di kalangan agensi-agensi ni. Yang kita guna kurangkan adalah bertindak secara silo, sendirian. Sebab tak akan mungkin kita dapat menangani isu tidak sopan ini secara bersendirian. Kan? Apa yang perlu kita tingkatkan adalah kita perlu beramal jama'i. Kita wujudkan rangkaian antara agensi Islam, perkukuhkan dasar kita perlu kekalkan. Kaitan dakwah, tentang pendidikan, tentang perundangan ini mesti menjadi keutamaan kita, dan perkasakan hubungan strategi antara JAKIM, SKM dan JAIN, plan strategik, dan begitu juga dengan program-program baru yang berimpak nasional dan internasional kita kena ketengahkan. Jadi mungkin melalui RTD ini kita boleh cadangkan beberapa program, dan antara cadangan saya lah, setiap negeri di agensi Islam perlu ada unit kajian media yang secara khusus kita ada war room kita untuk menganalisa kandungan. Ini perlu melibatkan Jabatan Mufti, melibatkan pakar-pakar agama, para ulama, para sarjana untuk kita menilai kandungan tadi patut syariah atau tidak. Tindakan undang-undang, khidmat kepakaran, ini yang berkaitan dengan kawalan. Manakala berkaitan dengan pembangunan, saya cadangkan supaya kita groom da'i digital. Jadi untuk makluman tuan-tuan, di IBDAS, di Institut Mengaji Islam dan Dakwah Sabah ini, kita dah mulakan program dakwah digital. InsyaAllah pada tahun 2022 kita akan mulakan. Sekarang dah bermula di peringkat subjek elektif, tapi tahun 2022 nanti kita akan start program diploma dakwah Islamiah untuk melahirkan da'i digital. Dan kemudian kita mesti ada multaqa da'i digital ni supaya kita boleh kawal da'i-da'i selebriti ni. Kadang-kadang dia ikut fikir dia sendiri je. Jadi kadang-kadang dia bukan membantu kerajaan tapi menyusahkan kerajaan. Kan? Contohnya dalam kita nak dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni kan. Jadi masing-masing nak bercakap ikut fikrah masing-masing. Kan? Di alam maya. Kan? Sedangkan apa yang diberikan pandangan itu bersalahan dengan apa yang dibahaskan oleh para mufti kita. Apa yang diputuskan oleh Jabatan Kuasa Fatwa. Kita boleh ketengahkan tentang smart mosque. Ini da'i digital for ummah. Mujahid cyber aplikasi Islami, wakaf digital yang berasaskan kepada crowdfunding dan standard Islami digital product. Ini kita boleh usulkanlah supaya benda dapat dilaksanakan. Sekadar itu saja. Minta maaf macam marathon sebab saya cuma ada 20 minit. Tak tahulah cukup ke lebih lagi. Ada masa lagi ke Hidayah? Ke dah lebih masa dah? Kan